Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita mula dengan chapter pertama. First chapter for MAF 151. So, seperti kita dapat lihat di screen sekarang ni, ini lebih kepada kita punya lesson plan lah. Okay. So, what we're going to learn for this week is introduction lah. Okay. So, untuk syllabus kita, apa yang kita akan cover for this chapter is, yang pertama, definition of cost accounting, difference between cost and financial accounting, apa perbezaan antara costing dan financial accounting, ataupun lebih mudah, FAR versus cost accounting. Okay. FAR ni akan belajar dulu accounting, FAR tu kan. So this one, cost accounting is MAF. Okay. So element of cost, apa yang ada dalam cost, ada material, ada labor, dan ada expenses. Dan selain daripada tu, kita ada juga type of cost. Kita ada jenis-jenis cost yang ada, cara-cara kita nak kelaskan dia by nature, function dan behavior. Tu satu lagi yang kamu perlu tahu, ini penting. Okay. So actually untuk first kelas ni dia lebih kepada basic yang perlu kamu tahu. So seandainya basic kamu strong, so insyaAllah untuk yang kelas-kelas akan datang, mudah untuk kamu. This is classified into direct. Kita ada juga direct. So nature ni apa? Nature tu direct ataupun indirect cost. Okay, behavior kita ada. Ini kita belajar masa eco. Waktu kamu belajar ekonomi. Fixed, variable, semi-variable, step. So ada 4 jenis. So untuk nature kita ada direct, indirect. So untuk function kita ada 6 function. Okay. Function kita ada 6 function. So untuk behavior kita ada 4. Behavior ni kita ada fixed, variable, mix dengan step. Okay. So ini kamu kena tahulah. So untuk function kita ada 6. Ada production cost, ada admin, ada selling dan sebagainya. Itu function. Ada manufacturing, non-manufacturing. So ini kita akan tengok dalam buku pun ada nanti. So and then seterusnya apa kita akan belajar dalam chapter 1 adalah other type of cost. Jenis-jenis lain. Contoh ada period cost, product cost, conversion cost, control cost, controllable cost, non-controllable cost dan sebagainya. Ini pun sama juga, detail ada dalam buku kamu. So alhamdulillah ada buku tu mudah untuk kamu. So dapatkanlah secepat mungkin. Okay, cost statement. Ini adalah penutup bagi chapter 1. Okay. Cost statement ni dia ada format dia dan sebagainya lah. Okay. So seperti biasa dalam kelas saya, biasanya saya akan, sebelum kita masuk ke chapter 1, saya akan tunjukkan dahulu apa soalan-soalan yang bakal kamu hadapi pada final exam. Orang cakap apa, kalau kita nak belajar tu, kalau saya ajar kamu dulu, and then lepas tu dah hujung-hujung, nanti baru saya nak buka soalan, saya risau kamu perlu belajar 2 kali. Sebab dah tengok sekali, tapi kamu tak tahu apa nak fokus. Tapi bila kata dah habis, baru tengok soalan, baru kamu tengok, ini aku kena jawab punya. And then kamu kena patah balik. Tengok daripada awal balik untuk cari balik. So kita tak nak cara macam tu. Kita nak cara kita tengok soalan dulu. So dah tahu, dah identify soalan, baru kita belajar. Okay, supaya kita tahu di bagaimana kita nak fokus dan bagaimana kita nak highlight dan sebagainya lah. Okay, so mari kita tengok soalan, antara soalan-soalan yang ada lah. Sebagai contoh ni soalan final exam. Final exam ini contoh soalan sebenar pada Jun 2018. Contoh. Sini ada beberapa soalan yang saya dah download. Okay. So lebih mudah kamu cari di EQPS lah. Okay. Di website UiTM, bahagian soalan-soalan lah di mana kita boleh dapatkan. So boleh dapatkan di EQPS. So caranya macam mana? So just click EQPS. This one, UiTM. So masukkan kamu punya student code dan sebagainya lah. Dan boleh proceed. Okay, di sini lah. Okay. So staff ataupun student. UiTM contoh. Okay.
Saya boleh masukkan lah. So ini sebagai contoh. So sekarang dah mudah. Maknanya nak dapatkan soalan, tak perlu waktu zaman saya dulu dapat soalan kena cari cara kamu. Sekarang dah mudah, tak perlu. Ada ni dalam, semua yang ada dalam kamu punya Google. Okay, sebentar. Alright, masa sikit. Okay. Okay, nampak Ini contoh EQPS. EQPS stand for Electronic Question Paper System. So kita dah ada sistem. So manfaatkanlah sistem yang ada. So untuk kamu belajar semester 2, sepatutnya kalau masih ada yang belum tahu, so macam inilah caranya. So ini cara kamu nak cari. Ini contoh lah. So dekat sini ada panduan. Kamu nak aktifkan Google, akaun Google untuk pelajar. Dan lepas tu kamu boleh gunakanlah semua fasiliti yang ada. So apa yang saya tunjuk di sini, ini semua saya download daripada EQPS tadi lah. So kamu boleh cari tahun dan semester dan kod-kod yang kamu nak. Maknanya jika ada banyak kod, maknanya semua boleh, tak ada masalah. Saya semua boleh cari MAF, FAR dan sebagainya lah. Okay, semuanya ada dalam tu. So mudah untuk kamu lah. So apa yang saya buat dulu, waktu saya belajar dulu, saya compilekan lah. So maknanya saya download semua, ikut semester, at least kamu kena ada 5 soalan. Itu untuk lulus. Untuk dapat excellent, kamu perlu ada at least 10. Okay, dan itu bukan download saja, kena buat sekali lah. Tapi buat bukan buat terus, dapat terus buat, tak. Buat ikut peringkat. Maknanya untuk week 1, week 2, buat soalan berkaitan chapter 1. Cari dulu, identify dahulu soalan mana yang berkaitan dengan chapter 1. Itu yang penting sebenarnya. Okay, sebagai contoh, ini saya tunjukkan soalan Disember 2019. Okay, ini bukanlah yang latest, tapi actually daripada soalan-soalan ni kita nak tahu format soalan. So bagaimana soalan tu direka dan chapter apa yang dimasukkan di dalam final exam dan bagaimana susunannya. Itu penting. Okay. So course fundamental course accounting, so course kamulah MAF 151. Ini soalan sebenar Disember 2019. Masa diperuntukkan adalah 3 jam. Instruction to candidate. Ini So apa yang kamu kena buat? This question paper consists of 5 question, 5 soalan dan tak ada pilihan. 5 soalan kena buat. Answer all question in the answer booklet. Start each answer on new page. Okay, do not bring any material dan sebagainya. Please check to make sure that information. Ni sebenarnya ni kena check. Masa kamu waktu exam tu, ini semua dapat. Answer all question in English. Ni ada juga yang jawab bahasa Melayu. Alright. So soalan ni ada 5. So formatnya kena tahu. Soalan 1 berapa markah? Total soalan 1 8 markah. Dan soalan 1 skop dia apa? Okay, skop dia numeric cost refer to the cost incurred outside the factory or production department. This is the following non-motivation cost according to their function. Nampak? Soalan classification of cost by function. So macam tu caranya. So dia bagi tahu dalam ada selling, distribution ataupun admin. So ada 3 function je. So kamu kena identify setiap satu ni apa dia punya function. Selling ke, distribution ke, ataupun admin. Pilih saja. So itu saja soalan So 4 markah.
So, untuk pertama kali kamu tengok ni dan tak pernah belajar lagi, sepatutnya kamu tak tahu apa-apa. Ataupun kamu tak, macam orang kata, tak tahu macam mana nak jawab. Okay. Tapi bila kamu tengok kali kedua selepas saya ajar nanti, dah faham function dan sebagainya, sepatutnya kamu dah tahu dah faham. Okay. Itu beza kamu dah study ataupun belum. Itu bezanya kamu dah dapat ilmu ataupun belum. Okay. So, soalan B, 4 markah juga. Okay. As the leather berhad can produce a variety of leather product. Give below our cost incurred to the third quarters. Okay. And then ada raw material, ada salary, ada sebagainya. So, classify the above cost according to prime cost atau production overhead. So, ada dua lah. Okay. So, this one actually extract from cost statement. Okay. Alright. So, this one soalan nombor 1 lah. Okay. So, markahnya 8. Chapter yang cover adalah chapter 1. Alright. Soalan nombor 2, so kita jangan fokus dahulu. Kita fokus pada soalan 1. Sebab kita nak masuk chapter 1. Okay. Chapter 1 and 2 lah. Right. Soalan 2 berkaitan dengan apa? Material. So, ini chapter lain. So, material masuk chapter 3 tak silap. Okay. So, kita tengok randomly pilih soalan mana pun tak ada masalah. So, tadi soalan Disember 2019 kan. Tadi Disember 2019. So, sekarang kita masuk pada soalan lain. Jun 2018 contoh. Saya main pick up saja, random saja. Okay. Soalan sama nampak. So, first thing first, kamu kena dapatkan dia punya format. So, soalan yang sama 5 soalan juga. Okay. Soalan 1, 8 markah. Betul tak? Betul. So, ada 4 markah. Soalan A dan B. Sama formatnya. Bezanya adalah nak tahu soalannya bagian apa. So, identify the following cost into function apa. Jadi, saya dah bagi semak tadi. Ada cost, classification of cost. Ada 3 by nature, function dan behavior. So, this one, soalan yang sama. 2 saya nak. Dia nak function juga. So, function bukan semua. Function ada 6. Tapi dia nak ada 4 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 5 saja. So, just jawab dalam range ni. Jangan jawab lebih pada tu. Okay. So, dia bagi contoh, for example, factory rental di bawah, production cost. Nampak? Flour used for making cakes. Tepung yang kamu gunakan untuk buat cake. So, dia classify bawah apa? Production ke, admin ke, selling ke, distribution ke, ataupun finance. So, jawab. Nampak? So, ada 2, 4, 6, 8. So, 8 satu soalan setengah markah. Okay. Mudah saja nak jawab ya. Kamu kelaskan saja. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Dapat 4 markah percuma. So, ini saya bagi tahu. MAF ni mudah kalau kamu faham. Dia akan jadi susah kalau kamu tak faham. Okay. So, nampak first class tengok, first time tengok tadi, nampak macam susah. Soalan kedua tengok, dah okey lah. Macam faham sikit. Contoh. Tapi ini belum belajar lagi. Lagi dah belajar. Sepatutnya lebih better lah. Okay. Terus soalan B, variable cost, fixed cost. Kamu kena asingkan. Ini soalan by behavior. Okay, behavior ada 4 tadi kan. Kita akan masuk lah tengok. Behavior ada 4 ada. Variable, fixed, mix dan step cost. So, kamu kena asingkan. Maknanya, soalan dia minta kamu menguji kefahaman kamu. Maknanya, daripada cost-cost yang ada dinyatakan ni, sila asingkan kepada variable dan fixed cost. Itu maksudnya. So, sebenarnya soalan ni berkata saya tambah lah. Tapi kena faham apa yang kamu nak tambah. Okay. So, 8 markah free kat situ, senang. Ini soalan apa? Jun 2019. Tadi kita dah masuk Disember 2019. Sekarang masuk Jun 2018. So, kita tengok satu lagi soalan. Disember 2018. Soalan sama nampak That's why saya bagi tahu. Kalau boleh dapatkan dahulu soalan sebelum kamu study. So, kalau kod-kod lain yang kamu dah masuk, chapter 1, chapter 2, tanya diri kamu balik. Sejauh mana kamu faham. Okay. So, kalau kamu dah lihat kat sini, dah tengok soalan dahulu, kamu dah tahu apa kamu nak fokus. Sebagai contoh, sama function juga. Soalan function ni famous
Ada soalan kamu kena asing ikut function 4 markah. Soalan lebih kurang tadi, saya tengok lebih kurang sama. So that's why kena buat banyak-banyak soalan. Untuk apa? Untuk persediaan diri kamu dan nak membiasakan diri dengan format soalan. Lepas tu soalan kedua, course statement. Nampak? Okay. So mudah kan? Alright. So 4 markah sama formatnya. Okay. So pergi lagi soalan lain. Banyak apa nak tengok ni kan. Januari 2018 ya. Januari. Soalan 1 sama juga. Classification of course. Ada 3 elemen. Function, nature, function, behavior. Nyatakan state saja 4 type of course yang ada dalam setiap satu behavior, function. Nampak? So dia nak 4. So behavior ada 4 tadi. Fix, variable, mix, step. Dah nyatakan tadi tu dah dapat markah full. Function ada 6. Saya bagi tahu. Ambil 4 saja daripada 6 tu. Admin, selling, production dan sebagainya. Okay, nak 4 saja. So nampak Kalau kamu faham, tak perlu tengok, tak perlu hafal. Okay. Soalan B soalan berkaitan dengan cost statement. So ada format dia, kamu kena asingkan ikut prime cost, production overhead, production cost. Itu saja. Saya minta sampai production cost. So sebenarnya cost statement sampai total cost. So janganlah kamu kira sampai total cost sebab di soalan minta sampai production cost saja. Markah pun 4 saja. So just jawab ikut soalan. Kalau tidak kamu buang masa lah. Okay. Nampak So satu lagi dah tak pasti tak boleh tengok lagi satu soalan. Jun 2019. Sama juga soalan minta kamu ni by nature nampak. Dia suruh kamu bagi example untuk setiap satu direct material, indirect labor. This one by nature. Nature kan direct, indirect. Okay. 4 markah juga. So soalan 2 berkaitan dengan behavior, variable, fix. Sama soalan kan. So nampak scope dia tak lari Scope dia takkan lari daripada apa yang kita belajar di sini. Okay. Inilah syllabus saya maksudkan tu. So kena faham sebab kita nak tahu syllabus kan. So syllabus ini. So scope dia akan bermain dalam ni lah. Syllabus ni. Untuk soalan 1. So soalan akan diuji di mana? Di question number 1. Final examination paper. Apa-apa tahun pun. Even tahun ni pun sama juga. So hari ni saya bagi soalan bocor So nampak. Kalau kamu faham, seawal minggu kedua kamu dah tahu apa yang akan masuk final exam. Dan kamu dah tahu apa yang kamu nak fokus. So itu penting. Study smart. Bukan study hard. Okay. Alright. Seterusnya. Banyak maksa. Kenapa saya tak ajar saya chapter 1 masa saya sem 1 dulu itulah yang kata takdir tak menjumpakan kita pada semester 1. So Alhamdulillah masih jumpa lagi chapter semester 2. Ada yang jumpa saya semester 5. Ada yang dah dismiss baru jumpa saya pun ada juga. So bersyukurlah di mana saja kamu jumpa saya. Okay, Alhamdulillah. Okay, ni cost accounting system. Ini chapter 2. So ini ada cost unit dan sebagainya. So tak payah fokus lah. So masuk chapter 1, fokus chapter 1 dahulu. Okay, tengok chapter 3, material. So fokus chapter 1. Okay, sekarang dah habis saya explain syllabus, dah habis saya explain soalan, baru kita masuk pembelajaran. Itu cara saya. Ini buku teks kamu lah. So sila dapatkan buku teks yang mana ada tu, dapatkan lah. So kamu akan rasa betapa berbaloi RM40 kamu tu dengan ilmu yang ada dalam ni dan format yang ada dalam ni. Okay, actually buku ni memang dibuat khas untuk kamu punya subjek MEF 151 dan MEF satu lagi ACC 116. So ada 2 kod yang khas. Tapi yang spesifiknya MEF 151, ACC 116 tu kenapa sama adalah sebab 4 chapter dalam tu memang ada dalam ni. Okay. Pembelajaran sama sajalah. Okay, kenapa kena beli ni? Seperti saya maklumkan sebelum ni lah. Sebab ada dalam kamu punya lesson plan. So nak tahu kenapa beli? Kat sini lah. Recommended textbook. This one So bukan saya saja suruh beli tak. Memang ada dalam ni. So please follow. Okay. And then okay, seterusnya tengok So buku ni dapatkan di mana? Mudah saja di Shopee.
Okay. Sekarang dah mudah sebab apa? Semua di hujung jari Shopee. Pergi ke Shopee, terus tekan. Okay. Mana boleh. Write the name of author mana ataupun saya lah, saya Rizwan. Akan keluar di sini nampak ini scammer ini scammer. So yang mana yang this one yang banyak sale-nya tu. Okay. 969 unit dijual. Okay. So buka di sini kamu akan nampak buku ni ada lagi stok 151. Sama dengan nama kod So ini bukunya. Okay. So boleh dapatkanlah di sini. Mudah saja. So biasanya kalau hari ni beli, esok akan sampai lah. Okay. So hati-hati di dalam Shopee ni ramai sangat scammer. So memang satu saja tempat penjualannya iaitu saya sendirilah. Okay. Dengan harga RM40. So harga lain, pengedar lain tak diiktiraf dan bukan yang dilantik. Hanya satu tempat sahaja untuk pembelian. Okay. Alright. So nampak boleh tengok review dahulu. Kalau ok baru ambil Macam saya beli barang kat Shopee lah kan. Tengok review dahulu. Ok, this one contoh bukunya 3rd edition. Sekarang dah masuk 4th edition lah. So setiap kali pembelian kita akan bagi yang latest one lah. Ok. Alright. So good luck untuk yang tu. So kita pergi pada pembelajaran. So dalam buku tu inilah konten dia. Inilah konten dia. Sebagaimana ia diolah. Chapter 1. So introduction to cost accounting. Okay. After the learning objective, after completing this chapter, you should be able to, sepatutnya lepas kamu habis complete ni, kamu boleh buat semua ni, boleh faham semua ni. So boleh check sekali lagi dengan kamu punya syllabus Define cost accounting. Describe the function and objective of cost accounting. Importance and advantage. The role of management accounting in the management process. Differentiate between cost accounting dengan financial accounting. Classify the accounting cost according to nature, function, behavior. Nampak? Explain type of cost such as period cost, product cost, conversion cost dan sebagainya. Prepare cost statement. Sama tak dalam syllabus? Kita check balik syllabus. So nak cari sumber untuk pembelajaran kamu, apa-apa subjek, apa-apa kod pun, cari benda pertama adalah sumber kamu, buku rujukan kamu. Make sure ikut syllabus. Itu akan mudahkan hidup kamu akan datang. Ini tips saya. So di mana nak tengok? Tengok lesson plan kamu, chapter 1 syllabus tadi kan. Syllabus di mana saya dah ajar dalam ni kan. Sini OB lesson plan penting. Definition of cost accounting, different cost dengan function accounting. Element of cost, nature, function, behavior, type of cost yang ada. Lepas tu ada cost statement, controllable cost sebagainya kan. Sama tak? Check balik. Check balik. Tengok sini. Sama. Memang buku ini dibuat mengikut syllabus. Itu kelebihannya. So saya bagi tahu berbaloi untuk ilmu yang kamu akan dapat dan kemudahan dalam kehidupan kamu sebagai pelajar. MEF 151. So definition ada banyak sebenarnya definition. So kat sini kita dah identifikan definition yang sesuai untuk dia. So mengikut SIMA. SIMA Chartered Institute of Management Accountant. Boleh baca sendiri yang ni. Function objective of cost accounting, apa fungsi dia, apa objektif dia pun ada dalam ni. So objektif dia ada ni 1, 2, 3, 4. Okay. Function dia atas ni. Okay. The main function untuk apa? So highlightkan lah. So jangan takut orang kata sayanglah buku ni, nak jual balik lah buku ni. Start. No such thing. Untuk saya, hidup saya tak pernah jual buku yang saya pernah beli. Sebab saya sangat menghargainya. Sebab nanti bila dah habis belajar, bila nak kerja nanti, so saya boleh refer balik. Sampai sekarang saya ada simpan lagi semua buku-buku saya yang beli daripada diploma sampai degree sampailah master. Okay. Alright. Ini contoh Sebabnya bila kamu jual tu dapat 10-20 ringgit. Nak habis kejap je. Tapi buku tu bila kamu nak cari balik takut dah tak jumpa lah. Okay. The importance of cost information. Apa pentingnya kita ada cost information ni? Kita faham cost information. Maklumat-maklumat tentang cost. Sebabnya satu, business semakin lama semakin berkembang. Business grew in size. Market becoming more sophisticated. Makin rumit. Technology advanced machine undertake many business activity. Banyak teknologi modern. So orang dah kurang guna. Dah banyak gunakan overhead. Banyak guna mesin. Management becoming more cost conscious. Management pengurusan lebih peka terhadap cost. Sebab apa?
Sebab sekarang ni banyak didikan berkaitan dengan course accounting ni, daripada diploma, degree. So and then bila kamu keluar nanti, so kamu dah tahu course tu penting. Untuk apa? Untuk kamu dapatkan profit yang tinggi. Kita kena minimalkan cost untuk dapatkan profit yang tinggi, contoh. Okay. Sebab itu bila ramai yang tahu, so that's why makin bertambah penting lah cost. Okay. Appreciation of scarce resources, sumber sangat limited. So kita kena, bila orang dah semakin appreciate sumber-sumber yang ada, that's why penting untuk kamu tahu dan nilai berkaitan cost. With increase the number of competitor, more business is trying to reduce cost such to reduce price. Kenapa kita fahamkan cost? Sebab kita nak reducekan cost, untuk reducekan price supaya kita dapat profit yang tinggi. So kelebihan, advantage ni tambahan, advantage of cost accounting. Apa kelebihan-kelebihan kamu belajar cost accounting? Ada kat sini, boleh baca sendiri. Okay. Cost accounting and management accounting. Apa beza cost accounting dan management accounting? Sama ke? So kat sini ada dia punya, ni cost accounting dengan management accounting. Okay. Cost accounting ni dia prepare. Cost accounting dia provide cost information and management accounting. Okay, cost accounting dia prepare information and provide cost information. Management accounting dia gunakan. Itu keyword dia. Dia ada setengah orang yang kata management accounting, cost accounting sama. Betul, sama. Tapi perbezaannya adalah yang prepare cost accounting, yang gunakan semua ni management accounting. Itu nak tahu fahaman kena ada lah. Okay, peranan management accountant dalam management proses. Apa yang peranan yang ada? Ada planning, control, organizing, communication dengan motivation. Okay, ni perbezaan, difference between cost accounting dan financial accounting. Apa beza dia? Okay, untuk soalan berkaitan dengan difference between cost accounting and financial accounting ni, tadi kita tengok dalam soalan final exam, tak ada kan? Memang tak ada, sebab soalan ni memang dikeluarkan dalam soalan quiz 1. Okay, dalam quiz 1 ada. Okay, perbezaan antara quiz 1 ataupun test 1 lah, antara dua ni. Sebab tu final exam tak keluar. Final exam keluar lebih kurang nature, function, behavior dan sebagainya, cost statement. Okay. So, apa perbezaan dia? Major differences between cost and management accounting, and ni sekali satu group, dan financial accounting. Apa beza dia? Tengok atas ni, jangan salah faham, jangan terbalik. Ini financial, ini FAR, ini costing, math. Apa beza dia? Main user, orang yang menggunakan user of information. Main user, user of apa? User of info. Siapa yang gunakan dia? Cost and management accounting ni orang dalam, internal user. Siapa internal user tu? Nampak? Management, director, manager, shareholder. Orang dalam yang gunakan apa-apa information, maklumat yang kita buat daripada cost accounting ni. Tapi financial accounting yang gunakannya adalah external user. Kamu prepare financial statement, siapa yang tengok? Potential investor, creditor, government dan sebagainya. Okay. Itu maksudnya external, internal user. So, kalau management accounting ni, kita buat laporan, buat report semua, bagi pada manager, pada director, pada manager dan shareholder. Okay, orang dalam saja, bukan orang luar. Okay, financial accounting kita buat untuk orang luar tengok. Okay, legal requirement, optional. Nak buat boleh, tak buat tak apa. Itu cost accounting, management accounting. Kalau untuk financial accounting, dia mandatory, memang ada dalam akta, suruh kita buat account. Okay. Accounting entity, cost accounting statement are prepared only for small part of company. Ni dia punya scope dia. Scope, nama lain ni scope. Scope dia kat sini dia lebih spesifik. Dia tak meluas. Financial prepared untuk company as whole. Secara keseluruhannya, kamu buat financial statement, kamu ada SOP, SOPA semua tu kan. Dia menggambarkan keseluruhan organisasi. Tapi cost accounting ni biasa kita buat report, apa scope dia, kita nak contoh bahagian sale, bahagian production saja contoh. Dalam kilang pun contoh ada 4 department, kita ada department A saja laporannya contoh. Dia tak ada standard format dia. Restrictive standard, management accountant are not required to adhere to general accepted accounting principle. Dia tak ada standard kan. Financial accounting ada. Okay. Time frame of apa untuk report kita tu. Okay, kita buat report, apa information dan maklumat yang kita ambil daripada mana? Future, past, present kan. So macam cost and management accounting, kita ambil future sekali dengan past dengan present sekali, current sekali.
Financial accounting, kita akan ambil yang past saja. Sebab apa? Kamu prepare account daripada bulan 1 sampai bulan 12. Contoh. Kan? So, kamu akan prepare bila? Mungkin prepare masa ni, bulan 1 atau bulan 2. Tapi information yang maklumat yang kamu ambil untuk buat account tu adalah kamu ambil daripada bulan 1 sampai bulan 12. Benda yang dah lepas. Itu dimasukkan dengan past. So, untuk prepare financial statement, kita fokus pada past sahaja. Tapi untuk prepare report untuk cost and management accounting, kita akan ambil past, current, future. Tiga-tiga sekali. Itu beza time frame. Report frequency ni nampak bila-bila kita nak. Tak ada, whenever needed, tak ada masalah. Tapi financial accounting ada yearly, ada half yearly, quarterly, ada monthly. So ikut pada company. Degree of precision, ketepatan maklumat. So kalau ikut kat sini, this one untuk cost accounting tak terlampau precise, tak terlampau accurate lah. Tapi untuk financial accounting sangat-sangat tepat. Sebab apa? Information yang kita ambil semua information yang kita dah, bukannya future punya info. Okay. So boleh baca dan fahamkan. Itu perbezaan. Ada berapa perbezaan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perbezaan. Biasa soalan minta 4 saja. Okay. Minta 4 nak buat dalam bentuk ni pun tak ada masalah, boleh buat. Okay, cross classification. Ini yang penting saya kata. Classification of cost, COC, macam Clash of Clans kan. Senang nak ingat kan. Cost classification is the process of grouping cost. Kita nak groupkan cost according to their common characteristic. Itu dia punya keyword. Costs are classified into accordance to the purpose of for which the detail are required. Costs are classified based on their nature, behavior dan function. So nature tu macam mana? Okay. So nature ada pasal kita tadi direct dan indirect cost. So nampak soalan berkaitan dengan direct indirect tu, itu adalah nature. Senang nak nampak. Okay. So nampak soalan-soalan ni yang biasa keluar lah. So direct cost ada direct material, direct labor, direct expenses. Ada 3 elemen yang ada dalam direct cost. Material, labor, expenses. Indirect cost ada overhead. Contoh. So apa saja overhead adalah indirect cost. Contoh factory overhead, selling and distribution and admin overhead. So dekat sini ada lebih detail, pendahan lebih detail apa tu direct cost. So dan beserta contoh-contoh yang ada dengan sangat terperinci, so boleh fahamkan yang ini. Indirect cost of overhead are cost which cannot be identified directly to the product. Contoh. Direct cost yang kita boleh identify directly to the product. Kita boleh nampak dan kita boleh asingkan directly dengan produk tu. Sebagai contoh, nasi lemak kita tahu beras. Nasi tu nampak kan. Beras tu adalah direct cost. Sambal tu direct cost. Okay. Benda yang nampak. Kita tahu, boleh asingkan. Tapi indirect cost adalah komponen. Indirect cost which cannot be identified directly. Kamu tak boleh nak identify dalam satu produk. Contoh, garam. Gula yang gunakan untuk buat nasi lemak. Contoh kan. Tak nampak. So, indirect cost. Dia komponen lah. Okay. Therefore, they cannot be charged directly to the cost unit. The three element of indirect cost, indirect material, indirect labor, sama juga macam direct cost. Ada indirect cost, indirect material, indirect labor dan indirect expenses. Sama macam direct material, direct labor, direct expenses. Okay, so fahamkan betul-betul kat sini. Ini part yang paling penting untuk kamu faham. Dalam buku ni kamu faham ini, insyaAllah senang nak faham. Contoh pun sangat-sangat detail dalam ni. Dan example pun ada kat sini. So sangat mudah untuk faham dan mudah kamu nak identify. Okay. Kedua, by behavior. Behavior ada 4 tadi. Fixed cost, variable cost, mixed cost dan step cost. So nak senang, buatlah mnemonic. Mnemonic tu apa? Mnemonic kamu cari M-N-E-M-O-N-I-C. Google lah mnemonic tu apa. Kamu mengingat sesuatu dengan kod. Okay. Start dengan F, fixed. Atau ada variable, V. Ada mix, mix cost ataupun dan satu lagi step cost, step FBMS. Dah, itu adalah behavior. Senang. Okay. So nak fahamkan macam mana? Okay, function kemudian fahamkan behavior macam mana. Ini kamu belajar dalam subjek eco sebelum ini. Okay, kalau tak belajar tak apa, saya ajar hari ni. Okay, kalau dulu tak faham, hari ni kamu mesti faham. Cost behavior is measure how cost change with respect to changes in activity level. Activity level dimaksudkan adalah quantity ataupun output. Okay. So, dia measure macam mana cost tu berubah mengikut
kadar pengeluaran. Okay, level of activity refer to volume of production. Bagi tahu lagi detail kat sini kan, senang nak faham. So, keyword dia baca. Okay, baca every single word yang ada dalam buku ni untuk kamu faham. Jangan baca skip-skip. Itu punca kenapa kamu dapat A-, kenapa kamu dapat B+. Sebab kamu tak baca every single word. Saya dah bagi tahu hari ni, baca every single word, baca every single word. Okay. Alright, fixed cost. Fixed cost are costs that will not change or remain constant when level of activity production change. Maknanya, banyak mana pun kita produce, banyak mana pun kuantiti yang kita syarikat produce, harganya, costnya akan tetap sama. Itu dimasukkan dengan fixed cost. Sebagai contoh, dekat sini ada yang baca kat sini, depreciation. Ya, contoh kan. So, ada banyak lagi contoh sebenarnya. So, dia punya graph macam ni. Kenapa macam ni? Ini cost, ini activity level, kuantiti lah. Sebenarnya lagi banyak kita produce, harga tak naik-naik pun, macam tu je. Okay. Contoh, okay, sewa kedai, contoh kan, sewa 10,000. Sewa kilang lah. Kamu produce satu pun, cost kamu 10,000. Produce 2 pun 10,000. Produce 100 pun 10,000 kat sewa. Produce 2,000 pun sama juga 10,000 kat sini. Kan? Tak berubah cost kan. Produce 100,000 pun tetap sama. So, bila kita sambungkan line dia, takkan dapat dah macam ni. Itu kamu kena faham kenapa graf ni macam ni. Okay. Variable cost pula. Variable cost are cost which will change in direct proportion. Dia akan berubah. Perubahan apa? In total. Okay. Kalau buat satu, RM1. Buat dua, RM2. Dia akan naik in total. Okay. Mengikut activity level. Maknanya, lagi banyak production, lagi banyak. Example variable cost include material, labor and expenses. Contoh, royalty. Okay, sebagai contoh, ini activity level, quantity lah produce. Ni cost. Kamu nak buat nasi lemak. Nasi lemak costnya, harga jualnya RM1.50 katakan. So, costnya katakan 80 sen. Okay. Cost untuk beli beras sebagainya lah kan. Total 80 sen. So, nak buat satu, 80 sen. 0.8. Nak buat dua, RM1.6. Nak buat tiga, RM2.4 contoh. So, nak buat 10, RM24. So, RM18 contoh kan. So, boleh sambungkan titik-titik itu akan dapat macam ni. Sebab tu lah macam ni. Dia punya jadual dia. Graf dia. Right, seterusnya mixed cost. Mixed cost ni apa? Mixed cost ni ataupun semi-variable ataupun semi-fixed. Nama lain dia nampak. Yang ada kat sini. Mixed cost ada nama lain, ada semi-variable ataupun semi-fixed. Nak senang faham, mixed cost je senang. Semi-fixed atau semi-variable cost contain both. Dia ada dua-dua. Dia ada variable element, dia ada fixed. Nampak? Graf macam ni. Fixed, variable. Ni grafnya. Macam mana nak faham ni? Sebagai contoh, kat sini dia bagi bil telefon. Yang bil bukannya top up. Bil telefon selalunya kita ada ataupun kamu punya phone punya kata data kamu kan, bil kamu tu dalam Axis macam Digi contoh, sebulan bayar RM50 contoh, dia akan dapat 10 gig contoh kan, dan unlimited call dan sebagainya. Okay, so maknanya kalau kamu guna ke tak guna tetap kena bayar RM50. Itu yang fixed element dia contoh tapi kalau kamu tak guna langsung, off phone pun tetap kena bayar RM50. Itu fixed cost. Variable ni macam mana dapat? Apa saja melebihi RM50 tu, itu adalah variable cost. Sebagai contoh, kamu guna data dah habis, 10 gig dah habis. So, kamu tambah lagi 5 gig. 5 gig, tambah lagi RM, RM5. Lepas tu guna-guna 5 gig, duk tengok apa, K-drama dan sebagainya. Tiba-tiba tak cukup kan. So, tambah lagi RM5 lagi. Tambah lagi, so ada RM15. So, setiap kali penambahan tu, data tu dikira variable cost. Okay, itu dimasukkan oleh semi-variable ataupun mixed cost. Faham ke faham? Faham insyaAllah. Okay. Okay, seterusnya, step cost. Apa tu step cost? Step cost are fixed cost which fix over a range of activity and then rises to a new level as activity change. So, kebanyakan step cost ni adalah fixed cost pada mulanya. Lepas tu pada sampai satu certain range of level, activity level, dia akan meningkat. Sebagai contoh, sewaan. Sewa lori contoh.
So, sewa lori, katakan RM500 satu lori. So, kamu boleh masukkan range item dia 1 ke 10,000 unit je. Lebih 10,000 unit, kamu terpaksa sewa lori baru. So, naik jadi 1,000. Nampak sebab apa? Kena sewa lori baru. Ataupun sewa gudang pun sama juga. Boleh muat 100,000 je contoh. Lepas 100,000 item, masuk 100,000 satu, kena sewa gudang baru. So, dia akan jadi macam ni. Naik. So, fahamkan fahamkan kat mana? Fahamkan every single word kat sini. Untuk kefahaman kamu, untuk diri kamu sendirilah. Okay, saya alhamdulillah dah faham dah. So, that's why saya share info ni untuk kamu juga faham. Okay, tadi ada function. Ada nature, behavior. Sekarang kita pergi pada function. Function ada 6 sebab tadi kan ada manufacturing, nama-nama lain lah. Sama je tiga-tiga ni. Ada production, ada admin, ada selling, ada distribution, ada research and development, ada finance. Nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So ada 6. Okay. Function itu dibagi kepada 6. So ini yang soalan-soalan final exam tadi tanya. Untuk kamu asingkan kan. Asingkan ikut 6-6 ni lah. Okay. So maknanya kena faham lalu. Production ni apa? Production cost of manufacturing a product which include apa yang ada dalam manufacturing cost ni, production cost, material cost, labor cost, direct expenses dan production overhead dalam pembuatan satu produk. So apa-apa saja yang ada cost untuk buat ni dipanggil sebagai manufacturing ataupun production cost. Okay, so sebagai function dia dalam manufacturing ataupun production cost. Biasanya orang panggil production. Okay, selain daripada tu, kalau selain daripada ini, admin cost. Admin cost tu apa dia? Admin cost are cost of operation in order to formulate policy, control cost and etc. The cost of admin, manager, salary dan contoh-contoh example yang ada. Apa saja di bahagian admin. Okay. Cost-cost yang berkaitan dengan pentadbiran, itu dimasukkan bawah admin. Contoh, nampak audit fee, admin clerk, manager punya gaji dan sebagainya. Semua dekat bagaimana? Sekarang dalam kilang tu kan. So, kilang akan ada bahagian admin. Lebih kurang 20% bahagian admin. Ini contoh bangunan 80% factory. So, apa saja kos yang berkaitan dengan admin ni, sewa mesin photostat lah, apa semua kan. Bil elektrik, bil apa berkaitan dengan admin 20% ni akan dimasukkan di bawah admin. Yang 80% ni, bil elektrik 80% ni untuk factory. Contoh ni bahagian ni. Okay. Selling cost. Selling cost, cost penjualan. Cost involved in publicizing and presenting to customer the product of the business in suitable, attractive manners and acceptable price, such as discount allowed, salesman salary dan sebagainya, advertising, rental of selling booth dan sebagainya. Apa saja kos-kos berkaitan dengan promosi, periklanan, untuk penjualan produk. Distribution cost, kos penghantaran, itu masuk distribution cost. Cost which are incurred in making the product, pack and make it available for dispatch. Then deliver the product to customer. Example such as salary for delivery driver, fuel cost for delivery van, etc. Okay. So this one, cost penghantaran itu dimasuk bawah distribution cost. Okay. Research and development, cost untuk kita buat satu prototype, buat research dan sebagainya dan perkembangan sebuah produk. Itu dimasukkan di bawah research and development. Contoh pun ada kat sini. So, boleh baca dan fahamkan. Finance cost, money which has to be committed to a project. Business to enable it to operate. Contoh, finance is needed to enable purchase of non-current asset dan sebagainya. This cost includes interest charges. Ini apa-apa sahaja cost berkaitan dengan pinjaman wang, okay, dan sebagainya lah. Okay, commitment fee, insurance, dividend dan sebagainya, interest dan sebagainya. Okay, ini semua di bawah, masukkan bawah finance cost. Okay. So, habis untuk function. Ada 6 tadi. So, ada 6 saja. Tak ada lebih, tak ada kurang. Dan soalan biasanya minta 4 je, 3 takkan lebih pada tu. So, kena faham betul-betul supaya kamu boleh identify. Okay. Total cost. Ni dia punya ni lah detail dia, diagram dia. So, kita ada manufacturing cost, kita ada non-manufacturing cost, kita ada direct cost, ada indirect cost, kita ada selling, ada research, admin, finance. Ini contoh. Ada costing term, ni termuat-termuat yang lain. Contoh ada controllable cost. Controllable cost ada controllable dengan uncontrollable cost yang kita boleh control dan tak boleh control. Apa contoh-contohnya? Boleh baca dan fahamkan. Siapa yang boleh control? Influence by action of specific member ataupun manager lah.
Cost yang kita sebut yang boleh, cost can be influenced by manager. Okay, ataupun action of specified members dalam satu organisasi. Sebagai contoh, labor cost controllable. Contoh, overtime nak bagi ke tak bagi, dia boleh control. Okay, berapa ramai pekerja nak pakai, boleh control. Okay, berapa ramai kerja nak dibuang dan sebagainya kan, boleh control. Itu controllable cost. Uncontrollable cost, cost that is beyond the influence of the manager. Nampak? Ataupun beyond the control of specific members. Kan? Example-nya, raw material. Harga raw material tu. Okay, kita nak beli raw material boleh. Kita boleh tentukan berapa banyak penggunaan nak guna. Boleh. Tapi harga yang boleh tentukannya orang supplier, bukannya manager. Okay, orang luar. Kita tak ada control. Okay. Nampak? Normality. Normal cost dengan abnormal cost. Apa tu normal, apa tu abnormal. Conversion cost is the cost of converting raw material into finished products. Okay. This includes cost of direct labor dan production overhead. So direct labor plus production overhead akan dapat conversion cost. Okay. Opportunity cost. Opportunity cost. This one kamu belajar dalam eco dulu. Sama juga. Ini dia punya. Cost kamu terpaksa lepaskan jika kamu buat satu pilihan yang lain. Sebagai contoh, kamu nak invest dekat ASB ataupun kamu nak invest dekat institut lain, bank, ataupun tabung haji. Kalau dekat ASB mungkin 5.5% dia punya dividen. Tabung haji mungkin 7%. So kalau kamu pilih tabung haji, kamu akan terpaksa lepaskan 5.5% di ASB. Dan kalau kamu pilih ASB, kamu terpaksa lepaskan 7% dekat tabung haji. Itu kos lepas. Kos yang mana kamu buat satu pilihan, kamu terpaksa lepaskan pilihan yang lain. Okay, mudah faham. Relevant cost. Okay. Also known as variable cost ataupun differential cost. Cost that only relate to specific management decision, which will change in future as a result of that decision. Nampak? Contohnya inilah relevant cost. Sunk cost, cost lepas. Maknanya costnya kita tak boleh nak patah balik lah. Okay. Costs that have been created by a decision made in the past and that cannot be changed by any decision that will be made in the future. For example, a company incurred a cost of 3,000 to train new recruit. If the person proved to be unreliable, the cost of training should be sunk cost. Okay, contoh kita ambil cost 3,000 train kita punya pekerja untuk belajar software account. Hantar-hantar pekerja kita ni all timer contoh. Dia dah tak nak berubah, dia nak pakai manual je. So dia pergi pun tak masuk, belajar pun tak masuk. And then balik-balik ke syarikat tak reti juga nak buat sistem account. So apa jadi? Kos 3,000 tu dianggap sebagai kos tenggelam. Alright, seterusnya. Product and period cost. Product cost apa? Production cost lah. So boleh baca kat sini. Period cost apa? Ni kat sini juga. Ini penting semua. Sebab ini ada dalam syllabus kamu. Kena baca every single word dan fahamkan. Tak faham, tanya. Okay. Cost statement. Apa tu cost statement? Ini format yang saya maksudkan. Cost statement dia, format dia, ini title dia apa, company apa, cost statement pada tahun atau year berapa. Format dia direct material, direct labor, direct expenses. Hasil tambah ketiga-tiga ni akan dapatlah prime cost dekat sini. Prime cost tambah dengan production overhead, kamu akan dapatlah, ini contoh, example production overhead, ada contoh, ada banyak lagi kan. Akan dapatlah production cost. Lepas tambah dapat production cost, tambahkan non-production overhead, kamu seperti admin, selling, contoh example yang ada 6 tu kan. Okay. Ada 5, sorry, admin, selling, finance, ada research and development sebagainya. Kalau ada, so tambah semua, kamu akan dapatkan total cost. Itu format dia, mudah, senang nak faham. Okay, dah faham yang ni, nampak ada pula kat bawah ni, dia bagi illustration, example lagi, cost statement. Kingmat, dia bagi contoh. So dia bagi, ni contoh soalan sebenar dalam final exam sebenarnya. Okay, tahun berapa? 2000 XX. Carilah sendiri. Direct material cost 200,000, direct labor cost 1.4, indirect labor cost 38610. Okay, ini soalan bagi utility expense 70% ni berkaitan dengan production. So baki 30% tu berkaitan dengan non-production lah, admin lah. Okay, rent expenses 80% berkaitan dengan production. So lebihnya info ni berkaitan dengan 20% admin lah. Rent ni sewa kilang kan, Kingmat, sorry. Sales commission expenses ni bawah selling lah. Advertising expense, shipping expenses, salary supervisor, hiring special machine. Okay. Hiring special machine ni biasanya direct cost lah. Required, prepare cost statement for Kingmat 19 for Oktober ni. Nampak?
untuk bulan. So, bulan kan. So, bulan-bulan boleh ambil terus. Okay, nampak ni cara solution. Contoh, susunannya. Start dengan title. Okay. Detail ni 1 markah. Lepas tu start dengan direct material. Kamu susun balik je. Direct material, direct labor, direct expenses. Direct material, labor, masuk balik kat sini. Ambil 200,000. Susun. Tambahkan ni direct expenses, hiring special machine nampak 5,000. Dapatlah prime cost 349. So, hasil tambah 3 ni. Lepas tu, tambah dengan manufacturing overhead. Nampak kat sini dia beritahu kan. Production overhead. Manufacturing sama lah. Okay. Indirect labor. Depreciation expenses. Factory berkaitan dengan factory. Utility expenses. 70% saja daripada 11,300. Sebab apa? Depreciation and utilities kan. 70% adalah berkaitannya. So, 11,300 kita nak bagian production saja kan. So, 11,300 kali 7% dapat utility untuk production 7,910. Rent expenses 24,000. Kenapa 24,000? So, rent expenses 80% saja berkaitan dengan production. 80% daripada 30,000 kamu akan dapat lah. Ini 24,000. 80% kali 30,000 dapat 24,000. Salary for supervisor. Supervisor ni dekat kilang. So, that's why masuk bawah production. Salary of supervisor. This one 12,000. Masukkan balik. Susun balik saja. Tambahkan semua ni akan dapat ini one. Ini tambah dengan ini akan dapat 48,520. Cuba fahamkan. Okay, lepas tu baru tambahkan non-manufacturing overhead. Apa-apa saja yang berkaitan dengan function-function lain dalam production. So, depreciation of expenses of physical equipment ni admin. Utility expenses yang 30% tadi. Kan, baki daripada ni masuk sini. Lepas tu rent expenses yang baki lagi 20% tadi. Tadi kan 80% lah. 6,000. Salary expenses admin staff. Ini bagian admin. Sales. Sebagainya. Tambah semua ni. Dapatlah ini. This one. So, tambahkan ni dapatlah total cost. Selesai. So, nampak kena tahu ada berapa portion. Title. Prime cost. Lepas tu ada production cost. Ada total cost. Soalan final exam tadi banyak sampai sini saja kan. Tak payahlah sampai bawah ni. Ikut soalan. Dia minta kira total cost. Buat total cost. Minta production. Production cost sajalah. Okay. Alright. Lepas tu kita masuk. Habis chapter 1 Habis chapter 1. Kat situ saja. Sampai page 23. Dan kita masuk pada exercise. Alamak. So, banyak exercise. Ada berapa soalan? 1, 2. Ni semua soalan-soalan final exam. Nampak? Macam pernah tengok je kan. 3. So, saranan saya. Banyak soalan. Soalan berserta dengan jawapan, solution. Cara nak jawab pun ada kat sini, solution nampak. Tak ada pun dalam buku ni soalan yang tak ada jawapan. Kalau ada, buku kamu tu reject. Okay. So, kat mana kamu nak buat soalan, nak buat uji minda kamu, fahamkan kat sini. Ni soalannya. Example sebagainya. Macam ni cara jawabnya. Ni cara jawab. Okay. Question number 2. Ni, dia suka asingkan ikut function behavior. Jawapan ni macam ni. Ini jawapan tadi saya pernah tengok soalan ni kan. So, nampak soalan lebih kurang sama dengan final exam. So, dah terkeluar, dah terbukti dah. Keluar banyak lah. Okay. So, that's why pelajar-pelajar saya A tu biasa. Kalau yang tak biasa dapat B, C tu tak biasa. Okay. Terpelik. Sebab apa? Kamu dah ada semuanya. So, apa dia kamu nak? So, lepas habis ni bukan habis kat situ ya. Cuba buat soalan-soalan ni. Saya susun soalan ni ikut level. Lagi tinggi soalannya, dia akan lagi susah. Maknanya kalau kamu dah sampai habis soalan 10, 11, 12, 13. Okay. Kalau kamu sampai soalan 13 ni, dah habis, bermakna apa jenis soalan yang dalam final exam pun kamu boleh buat. Tapi, jangan stop kat situ je. Kamu kena buat lah lepas habis ni. Cuba buat soalan final exam yang sebenar dengan sendiri. Masa tu kamu uji kefahaman kamu. Lepas tu baru cek jawapan dengan saya. Final exam. Okay. Itu cara study yang sebenar. Okay. Habis chapter 1. Okay. Selesai. Okay. Selesai. Jangan lupa setiap every one of you kena faham. Lepas dah faham, kena buat soalan ni satu persatu. Tak perlu buat. Kamu fahamkan macam mana kiraan ni. Macam mana dia dapat ini semua ni semua. Okay. Itu penting. Okay. So, saya harap penjelasan saya ni jelas. So, seandainya ada yang kurang faham, kurang jelas, boleh tanya dalam grup WhatsApp atau boleh tanya dalam Shopee saya tu pun boleh tanya, tak ada masalah. Ya, itu satu medium. Sampaikan walaupun satu ayat. Contohlah kan, untuk apa kemudahan rakan-rakan yang lain, insyaAllah. Ada soalan tak faham, kita bincang dalam grup. Okay.
So, fahamkan betul-betul, insyaAllah. So, tugas saya, tanggungjawab saya untuk bagi kamu faham. So, kalau lambat, tak ada masalah. Biar lambat, asal kamu faham. Yang penting kita cover within 14 week ni. Okay, good luck and all the best. So, anda kata ada apa-apa masalah, boleh WhatsApp saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck and all the best semua. Okay. Assalamualaikum.